Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini adalah tentang spekulasi mengatakan bahwa timbalan Perdana Menteri kita yang pertama, yaitu Zahid Hamidi, kononnya bakal dilantik. Yang dilantik sebagai di Pertuan Negeri Melaka. Namun, ini penjelasan Ahmad Maslan yang pastinya Anda tunggu-tunggu selama ini. Yang Anda tunggu-tunggu benar atau tidak. Walau bagaimanapun, kalaupun benar Zahid Hamidi akan dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Melaka, adakah itu satu perkara yang salah? Tidak ada salahnya. Kerana memang dari segi kelayakannya, Zahid masih boleh menjalankan tugas itu. Namun persoalan besar lagi ialah, kalau Zahid Hamidi dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Melaka, bermakna Zahid Hamidi terpaksa meletakkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri yang pertama. Lalu, siapakah yang akan menggantikan beliau? Ikuti terus ulasan selepas ini. Namun, sebelum kita cakap tentang penjelasan Ahmad Maslan tentang spekulasi kononnya Zahid akan dilantik yang di Pertuan Negeri Melaka, ada baiknya juga kalau benar Zahid Hamidi menjadi yang di Pertuan Negeri Melaka. Hal ini kerana beliau akan meninggalkan jawatan timbalan Perdana Menteri yang beliau pikul selama ini. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Zahid Hamidi menjadi liability kepada Anwar Ibrahim di Putrajaya. Jadi kalau Zahid Hamidi meletakkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dan menjadi yang di Pertuan Negeri Melaka, mungkin liability itu akan hilang. Datuk Seri Ahmad Maslan menafikan spekulasi kononnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bakal dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Melaka baharu dalam masa terdekat. Maknanya, tiadalah. Ahmad Maslan telah menafikan spekulasi tersebut. Timbalan pengerusi UMNO Johor itu hanya menggeleng kepala apabila diberitahu laporan melibatkan Presiden UMNO tersebut tular menerusi media sosial sejak semalam. Cerita itu tidak benar sama sekali, tegasnya secara ringkas. Apabila ditanya pemberita mengenai beberapa hantaran yang disiarkan warganet, berhubung spekulasi berkenan susulan pengumuman timbalan Perdana Menteri itu, membayangkan beliau di penghujung perkhidmatan sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk. Ahmad Maslan yang mewakili wakil rakyat kawasan di Perak itu selama 7 penggal sejak pilihan raya umum PRU ke-9 pada 1995, namun enggan mengulasnya terperinci. Sebaliknya berseluruh kemungkinan perkara itu berlaku selepas habis PRU 16, 17 atau 18. Menjelaskan lanjut, Ahmad Maslan yang juga ahli Parlimen Pontian di Johor dan bekas ahli Majlis Kejahatan Tinggi UMNO berkata, beliau pun tidak tahu menahu mengenai spekulasi itu. Dari mana pula kamu, wartawan, dapat cerita ini? Soal Ahmad Maslan. Selepas menyaksikan pelepasan misi kedua bantuan Ops Ishan di lapangan terbang antarabangsa di Kuala Lumpur di sini lewat malam tadi. Ketika ini, jawatan yang di Pertuan Negeri Melaka disandang oleh Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam sejak dilantik pada 4 Jun 2020 lalu bagi menggantikan Tun Muhammad Khalil Yaakob. Pelantikan bekas Ketua Menteri Melaka itu sebagai Ketua Negeri tersebut melakar sejarah apabila muncul selaku individu kelahiran Melaka pertama memegang jawatan berkenan. Sebelum itu, 6 penyandang yang di Pertuan Negeri Melaka merupakan orang luar dan situasi tersebut janggal berbanding 3 negeri tiada beraja yang diisi individu tempatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan pendedahan luar biasa berani ini yang dipetik daripada mykmu.net akan menyebabkan
ada rombakan besar-besaran dalam Parti Bersatu dan akan menyebabkan nama-nama besar seperti Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin akan digantikan oleh muka baru. Menjadi persoalannya ialah adakah bakal berlaku rombakan besar-besaran dalam kepimpinan Parti Bersatu. Memandangkan ramai pihak sudah mengatakan bahwa semua perkara yang sedang berlaku di dalam Parti Bersatu, keretakan dalaman, masalah dalaman dalam Parti Bersatu mungkin disebabkan oleh kelemahan kepimpinan daripada Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin, kata beberapa pemimpin. Ada yang daripada amanah, ada juga daripada orang-orang penganalisis politik. Namun apa pula pendapat Anda? Namun menurut Edin, pemimpin Bersatu perlu diubah. Seorang pemimpin Bersatu mendakwa, parti itu memerlukan perubahan pimpinan tertinggi untuk menghadapi PRU 16, tetapi mesti dilakukan secara tertib. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Edin Sazli Syed berkata, parti itu akan mengadakan pemilihan tahun depan, mempunyai kelompangan atau kelemahan yang perlu diisi, supaya lebih mantap membantu Perikatan Nasional (PN). Adakah dimaksudkan ini adalah mengubah ataupun memecat Muhyiddin Yassin dengan tanda petik memecat atau menggantikan Muhyiddin Yassin? Bekas ahli parlimen Kuala Pilah itu tidak memperincikan kekurangan yang dimaksudkan dalam parti yang diketuai. Muhyiddin Yassin berkenan atau menamakan mana-mana pemimpin yang harus berundur atau diganti. Namun, beliau merujuk peralihan sokongan 4 ahli parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan alasan demi pembangunan serta kebajikan kawasan diwakili mereka. Mereka terdiri daripada Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Golakangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Zahari Kecik Jeli. Edin turut berkata, pemimpin seperti Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang kini memikul tugas Setiausaha Agung Bersatu berkebolehan menggalas tanggung jawab lebih besar. Adakah dengan ini memaksudkan Hamzah Zainuddin bakal akan menggantikan Muhyiddin Yassin? Dan layakkah Hamzah Zainuddin menggantikan Muhyiddin Yassin? Kata Edin, saya tengok ramai tokoh dalam Bersatu seperti Setiausaha Agung yaitu Hamzah Zainuddin mungkin boleh memberikan penambahbaikan kepada parti. Tetapi kena ada tertibnya. Mana-mana individu nak memimpin Bersatu, nak lakukan perubahan, tertib kena ada, kata beliau. Tak bermakna Setiausaha Agung nak gantikan presiden macam tu sahaja. Mesti ada formula, katanya kepada FMT. Sebelum ini, FMT memetik sumber parti melaporkan Hamzah Zainuddin yang juga ahli parlimen Larut dijangka antara calon utama yang disebut-sebut mengisi kerusi nombor 1 Bersatu jika Muhyiddin memutuskan tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Sementara itu, Edin berkata, mana-mana pemimpin perlu berjiwa besar, melepaskan jawatan sekiranya tidak lagi mampu memikul tanggung jawab. Kalau kita memikirkan diri kita saja dan cuba-cuba tak boleh pergi, kita tak nampak kelemahan kita, tapi orang sekeliling kita nampak. Kita kena terima hakikatnya itu, kata Edin. Bekas pengerusi Perikatan Nasional Negeri 9 itu berkata, Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu minggu depan perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh kepimpinan tertinggi untuk mendengar pandangan sebenar akar umbi tanpa ada sekatan, kata beliau kepada FMT. Pimpinan Bersatu perlu diubah, itu yang dikatakan oleh Edin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.
Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Ini berita terkini yang kita terima daripada Mahkamah Tinggi Malaysia yang telah pun menolak dan telah mengesahkan bahawa Bersatu gagal mengosongkan empat kerusi parlimen di Sabah. Ini satu perkara yang memang agak menyedihkan untuk parti Bersatu kerana dijangkakan kononnya empat kerusi parlimen Sabah itu akan berjaya diperoleh semula oleh parti Bersatu. Ini rentetan daripada tindakan mereka menyokong GRS. GRS, GPS. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Ini, Bersatu gagal mengusungkan kerusi empat parlimen di Sabah. Hari ini disahkan Bersatu gagal dalam cabaran untuk mengusungkan empat kerusi parlimen di Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu meneruskan semakan kehakimannya. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merit cabaran undang-undang itu. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Hakim Amarjit Singh memutuskan bahawa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Ini berdasarkan hanya satu sebab, iaitu kes-kes Mahkamah Persekutuan duluan sebelum ini menyatakan mahkamah tidak mempunyai kuasa bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan Speaker keputusan mengenai kerusi parlimen, katanya. Amarjit menambah bahawa ini adalah selaras dengan perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperkatakan keistimewaan parlimen. Peruntukan itu menyatakan bahawa kesahihan mana-mana prosiding Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Amarjit juga tidak membuat arahan mengenai kos. Peguam yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat, Azhar Azizan Harun, Harun, mewakili Bersatu. Jabatan Peguam Negara AGC bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada 5 responden. Peguam Firuz Hussein Ahmad Jamaluddin mewakili 4 lagi responden yang merupakan ahli Parlimen Sabah iaitu Armizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yasin Ranau dan Matbali Musa Sipitang. Pada 17 April, Bersatu memfailkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan 4 ahli Parlimen Sabah berkenaan. 2 pemohon ialah Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dan Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarik 16 Januari yang menyatakan 4 ahli parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahawa tiada kerusi parlimen kosong berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Bersatu. Bersatu juga memohon pengisytiharan bahawa 4 ahli parlimen itu telah tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan 4 kerusi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Perserohanjaya Pilihan Raya SPR mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 sehari selepas perintah itu. Pada pilihan raya umum ke-15, 4 ahli parlimen itu dipilih di bawah tiket GRS, termasuk Bersatu sebagai ahli gabungan. Bagaimanapun, GRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas pilihan raya. Bersatu berhujah bahawa pada 10 Disember tahun lepas, pengerusi GRS Haji Jinor mengeluarkan kenyataan media memaklumkan 4 ahli parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian pada 19 Disember semasa sidang parlimen pertama selepas PRU 15,
Empat ahli parlimen itu duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan Bersatu. Bersatu menegaskan bahawa Setiausaha Agungnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada 4 ahli parlimen itu pada 21 Disember tahun lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya, kerusi parlimen kosong mengikut perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dr. Mahathir tak buat apa-apa. Kekang rasuah dalam UMNO, kata pemimpin pemuda. Apa pendapat Anda? Dan pastinya isu kali ini paling panas sekali. Wan Hassan berkata, bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad sebenarnya mempunyai kuasa dan tanggungjawab memerangi rasuah dalam parti sendiri. Seorang pemimpin UMNO menuduh Dr. Mahathir Mohamad sebagai hipokrit kerana tidak menerima tanggungjawab atas budaya rasuah parti itu dengan mendakwanya tidak melakukan apa-apa bagi menangani masalah berkenaan. Pengerusi Tetap Pemuda UMNO Wan Hassan berkata, selaku Presiden UMNO ketika itu, Mahathir mempunyai kuasa dan tanggungjawab memerangi rasuah dalam parti sendiri. Beliau yang mengawal segala-galanya dan boleh menghentikan sebarang salah laku, kata beliau. Anda, Mahathir, adalah ketua kerajaan dan parti. Anda mempunyai kata putus dalam semua perkara. Jadi, jika wujud rasuah dalam UMNO, Anda sebagai Perdana Menteri dan Presiden parti sepatutnya mengambil tindakan, katanya kepada FMT. Mahathir menjadi Presiden UMNO kira-kira 22 tahun, dari tahun 1981 sehingga persaraannya pada tahun 2003. Serentak tempoh beliau menjadi Perdana Menteri untuk kali pertama. Dalam siri audio siar keluar sekejap sebelum ini, Mahathir berkata bukan kerja beliau untuk mengarahkan pihak berkuasa menangani masalah rasuah dalam UMNO pada tahun 1990-an. Katanya, pihak berkuasa tidak sepatutnya menunggu arahan untuk bertindak jika menyedari berlaku sebarang penyelewengan. Beliau berkata, walaupun sedia mengambil tanggung jawab terhadap isu yang timbul ketika menjadi Presiden UMNO, beliau tidak boleh dipersalahkan atas budaya rasuah parti. Tetapi Wan berkata, Presiden parti perlu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sebarang rasuah yang berlaku di bawah kepimpinannya. Beliau wajar dipersalahkan. Beliau pemimpin kita. Beliau membenarkannya berlaku dan tidak berbuat apa-apa, kata beliau lagi. Beliau membuat bandingan dengan tempo Najib Razak menjadi Presiden UMNO, di mana bekas ahli parlimen pekan itu mengambil langkah bagi mengurangkan pengaruh politik wang dalam UMNO dan menambah jumlah perwakilan yang layak menghadiri serta mengundi dalam Perhimpunan Agung Tahunan Parti. Ketika Najib mengambil alih parti daripada Abdullah Ahmad Badawi, beliau tahu politik wang berleluasa, jadi beliau mengambil tindakan. Beliau tahu mempunyai jumlah perwakilan kecil akan membawa kepada rasuah. Orang boleh membeli undi ketika pemilihan parti. Oleh itu, beliau menambah jumlah perwakilan kerana bagi memastikan kos membeli undi adalah tinggi, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan paling panas sekali untuk malam ini. Dr. Mahathir tak buat apa-apa kekang rasuah dalam UMNO, kata pemimpin pemuda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.